Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 24 Disember bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Pencemaran LRA Sungai Semenyih, bekalan air di semua kawasan terjejas dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 72 jam. LLM umum diskaun tol 10% di 13 lebuh raya dan 4 plaza tol sempena sambutan Christmas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat di Ibu Negara menyebabkan banjir kilat berlaku di beberapa kawasan petang semalam. Antara kawasan terjejas sekitar Ulu Klang, Selangor termasuk lokasi tumpuan ramai di Zoo Negara. Kejadian turut dirakam pengunjung destinasi tarikan ramai itu sebelum tular di media sosial. Kira-kira 20 pengunjung masih berada di dalam kawasan terbabit dalam perjalanan pulang selepas tamat waktu melawat. Limpahan air mengalir dari kawasan berhampiran ke Mensah Heights sehingga sekitar pintu masuk utama selain kawasan tasik dalam zoo. Bagaimanapun, tiada haiwan yang terjejas, berikutan semuanya sempat diselamatkan penjaga dan kaki tangan zoo. Air surut dalam tempoh sejam. Pengurusan Air Selangor Senin Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan bekalan air dijangka kembali pulih sepenuhnya di wilayah Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang serta sebahagian kawasan Putrajaya dalam tempoh anggaran 72 jam. Pengguna yang berada di kawasan berdekatan dengan loji rawatan air LRA Sungai Semenyih juga mula menerima bekalan air secara berperingkat malam tadi. Bagaimanapun, gangguan bekalan air tidak berjadual itu berskala besar dan tempoh pemulihan bekalan air akan berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi geografi dan altitude premis pelanggan. Pada masa ini, LRA Sungai Semenyih dalam proses meningkatkan paras kolam imbangan dan penyaluran ke sistem agihan dan kolam perkhidmatan di kawasan terjejas. Air Selangor juga giat memberi bantuan kecemasan melalui lori tangki yang digerakkan ke kawasan terjejas. 11 pusat khidmat setempat PKS masih meneruskan operasi 24 jam termasuk penambahan pilih awam yang menjadikan jumlah keseluruhan kepada 18 lokasi. Selain itu, bekalan air melalui botol air minum berkapasiti 5 liter turut giat diedarkan. Dalam kenyataan yang sama, Air Selangor turut memaklumkan LRA Sungai Semenyih telah beroperasi bermula 1 tengah hari semalam, manakala LRA Bukit Tampoi masih belum boleh memulakan operasi. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Charles Anthony Santiago berkata bekalan air dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 3 hari berdasarkan perkembangan semasa di loji rawatan air Sungai Semenyih yang telah kembali beroperasi semalam. Pembuangan sisa haram. Pembuangan sisa haram dan pembuangan sisa haram itu adalah satu solvent, kedua minyak hitam ataupun engine oil minyak hitam, lemak itu yang dipergunakan untuk makanan dan sebagainya, dan juga sisa industri. Ini adalah daripada maklumat yang telah diterima daripada IWK termasuk daripada Department of Environment DOE, dan juga kita dapati lebih kurang 50 meter cube of this stuff, right? Sisa haram itu 50 meter cube, which is quite a lot. Yang telah mencemarkan sistem air yang kita sedia ada. Tambahnya, susulan penemuan sisa lemak di dalam lubang kumbahan, pihak berkuasa tempatan PBT telah diminta untuk memantau penggunaan perangkap minyak di semua premis makanan. Selain itu, Indah Water Consortium Senin Berhad IWK diberi tempoh 3 hari untuk menyediakan pelan cadangan kepada SPAN bagi memastikan masalah yang sama tidak berulang. Tapi ini bukan isu bermain-main.
Diskaun tol berkadar antara 10 hingga 33% di 13 lebuhraya dan 4 plaza tol dapat dinikmati oleh pengguna sempena sambutan Hari Krismas. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM, Datuk Muhammad Syuhaimi Hassan, pemberian diskaun itu adalah tanda penghargaan syarikat konsesi kepada pengguna lebuhraya. Antara plaza tol yang bakal memperuntukkan diskaun adalah Pantai Dalam dan Petaling Jaya Selatan PGS 5, masing-masing pada kadar 10% dan akan berkuat kuasa jam 12 malam Rabu ini. Manakala di Plaza Tol Pulau Indah pula, pengguna boleh menikmati diskaun 30% selama 2 hari berakhir jam 12.30 malam Khamis ini. Diskaun yang diperuntukkan syarikat konsesi lebuhraya menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR itu bagaimanapun tertakluk kepada kenderaan kelas 1 sahaja. Dalam kenyataan yang sama, Datuk Muhammad Syuhaimi turut menasihatkan pengguna supaya mematuhi peraturan perjalanan dan papan tanda arah yang disediakan serta rancang perjalanan lebih awal dengan mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan disediakan syarikat konsesi bagi memastikan perjalanan ke destinasi dituju sentiasa lancar. Dijangka lebih 1,500 veteran polis akan menghadiri Perhimpunan Pejuang Negara yang dianjurkan oleh Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Polis Bersara Malaysia RESPA pada pagi ini. Untuk butirannya, kita terus bersama Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di Padang Merbuk. Amy, kongsikan apa yang sedang berlaku di sana. Ya, Marsila, di waktu anak-anak muda di luar sana baru nak bangun tidur, ada yang baru nak breakfast. Jadi saya sekarang ni dah terpacak awal-awal pagi di sini untuk menyertai Perhimpunan Pejuang Negara dan dapat saya kongsikan suasana yang begitu meriah sekali di belakang saya ni kalau dapat dilihat, di mana mereka semua berkumpul di padang ini seawal jam 8 pagi saya difahamkan. Dan hanya untuk satu tujuan mereka berkumpul di sini. Untuk apa? Tanpa membuang masa, terus kita bersama saja. Saya berbesar hati kat sini sebenarnya. Ada 2 orang ahli jawatankuasa Persatuan Pegawai Kanan Polis Bersara Malaysia, RESPA. Saya perkenalkan Presidennya Tan Sri Muhammad Ismail, Cik Ros dan juga Datuk Mio Cik Hussein Mahyudin. Okey, alhamdulillah sihat hari ni ya. Alhamdulillah. Thank you. Okay. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi, Datuk, Tan Sri, secara ringkasnya, matlamat program pada pagi ini dan apakah jangkaan penyertaan hari ini? Okay. Terima kasih. Sebenarnya, tujuan kami mengadakan perhimpunan pada pagi ini adalah untuk menentang segala kegiatan yang dilakukan oleh bekas PKM yang cuba mendirikan semula ideologi komunisme. Jadi kami terpanggil untuk menentang ini secara sekeras-kerasnya bagi menentukan kegiatan tersebut mati dan terus mati sampai bila-bila. Daripada segi sambutan, kami jangkakan pada mulanya lebih kurang 1,500 orang, terdiri daripada 11 persatuan yang bergabung bersama dengan RESPA. Tetapi nampaknya angka yang saya sebut tadi sudah menambah pada saya jangkaannya adalah lebih kurang 2,000 orang. Jadi Tan Sri, dengan mengadakan perhimpunan ni, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Ingin dicapai seperti saya sebut tadi, kita mesti hentikan kegiatan percubaan dan juga rancangan bekas PKM untuk mengembalikan ideologi komunisme di negara kita. Sebenarnya ideologi komunisme tidak lagi boleh guna pakai dalam dunia sekarang ni, bahkan di seluruh dunia pun ideologi ini sudah pun lupus. Dan tetapi ada juga pihak-pihak yang hendak membangkitkan semula bagi mungkin mencapai hasrat mereka selepas Perang Dunia Kedua, di mana hendak menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara berkepahaman komunisme. Tan Sri, kami difahamkan atau cara mungkin akan bermula sebentar saja lagi. Ini masih lagi di fasa-fasa persediaan akhir lah orang kata kan, sebab nanti akan bermula pukul 10. Mungkin dikongsikan sedikit atau cara mengenai program hari ini. Bermula dengan kata-kata aluan oleh juru acara iaitu Datuk Mio sendiri. Kemudian diikuti dengan bacaan doa selamat. Dimulakan ucapan, saya sendiri akan menyampaikan ucapan yang pertama. Diikuti dengan 5 lagi yang akan menyampaikan ucapan.
Yang terakhir sekali ucapan akan disampaikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Muhammad Hanif bin Umar. Okey, baik. Kalau kita lihat keadaan di sini begitu meriah sekali. Ada yang datang dengan bertongkat, ada yang datang berkerusi roda. Jadi terlanjur Datuk Mio ada kat sini. Kita nak tanya sikitlah. Datuk Mio selain daripada selaku AJK penganjur, apa yang membuatkan Datuk Mio sendiri terpanggil untuk begitu bersungguh-sungguh pada pagi ini menyertai perhimpunan ni? Seperti yang kita tahu, kita telah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk mematikan idea Parti Komunis Melayu ni. Jadi ada unsur-unsur yang ingin memulakan semula ideologi ni, dan ini memperlekehkan perjuangan kita selama ini. Perjuangan ini adalah untuk masa depan kita, masa depan negara kita. Jadi kita tidak mahu dan tidak rela melihat orang-orang yang memperlekehkan perjuangan kita. Itu yang semua kita bersemangat untuk menentang dan menghapuskan perjuangan yang mungkin dia orang nak tegakkan balik. Baik, terima kasih Tan Sri, terima kasih Datuk Mio atas kesudian berkongsi program kita pada pagi ini. Dan untuk makluman juga Datuk Mio juga merupakan bekas komander UTK, dan sementara saya nak korek-korek sikit cerita-cerita lama ni. Saya rasa memang tak sempat ni, kita kembali dulu bersama Marcella di Sri Pentas. Terima kasih Amy. Baik, kita beralih ke laporan seterusnya. Menara kediaman di Jalan Conley di Ibu Negara yang kelihatan condong bukannya menandakan bangunan itu akan runtuh. Sebaliknya, ia adalah keunikan reka bentuk binaannya. Ketua Pegawai Eksekutif KSK Group, Joanne Kwak berkata, Menara B bangunan berkenaan sememangnya dibina mengikut reka bentuk sedemikian. Struktur binaan menara kediaman itu kelihatan seolah-olah condong jika dipandang dari sudut berbeza. Terdahulu tular di media sosial mengenai struktur binaan menara kediaman dalam pembinaan itu. Projek 8 Conley yang direka oleh RSP Architects KL merupakan bangunan kediaman berservis dan bersilang serta berkembar dan tertinggi di dunia oleh Kempinski. Kawasan sekitar Pelabuhan Darat Terminal Kargo di Jalan St. John, Ipoh, Perak yang dipercayai menjadi antara stor simpanan bom dan peluru ketika zaman Perang Dunia Kedua. Ia susulan penemuan puluhan bom lama termasuk periuk api di kawasan terbabit semalam. Secara keseluruhan, penemuan 29 bom dipercayai peluru meriam bersaiz 105 ml, 30 periuk api dan 30 peluru lama. Penemuan terbaru itu adalah kali kedua selepas penemuan pada Jumaat lalu membabitkan 8 bom di kawasan sama. Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Muhammad Nordin Abdullah berkata, bom disyaki peninggalan zaman Jepun. Menurutnya, sebanyak 89 objek besi disyaki bom dan peluru lama ditemui ketika kerja mengorek bagi membina landasan baru. Susulan itu, pihak kontraktor diarahkan supaya menghentikan sementara kerja mengorek tanah oleh unit pemusnah bom. Semua bom dan peluru berkenaan dibawa ke lapang sasar cenderang Tapah untuk dilupuskan. Sebanyak RM17,950 kompaun membabitkan 87 kes dikenakan terhadap peniaga sepanjang tempoh penguatkuasaan barangan harga terkawal skim harga maksimum musim perayaan di Negeri Sembilan sepanjang tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Johari Yaakob, ia bagi kesalahan tidak meletakkan tanda harga dan gagal menggunakan tanda harga berwarna merah jambu pada barangan harga terkawal. Jumlah itu membabitkan 5,381 pemeriksaan pada musim perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa dan Deepavali lalu. Setakat ni Negeri Sembilan kita tak dapat banyak aduan berkenaan dengan skim kaum laga daripada Hari Raya Puasa iaitu Deepavali dan yang lepas ni pada Deepavali lah. So yang setakat yang ada maklumat kita tak adalah peniaga mematuhi apa yang kita arahkan seperti pink plate dan harga yang kita tetapkan. Sebab apa saya melihat harga yang kita tetapkan cuma ada masa kan. So macam untuk perayaan Christmas ni cuma 10 hari saja.
Beliau ditemui semalam ketika menjalankan pemeriksaan skim harga maksimum musim perayaan Christmas di Port Dickson. Ia mula berkuat kuasa semalam dan berakhir pada 31 Disember depan. 14 jenis kategori barangan terlibat, antaranya ayam, telur ayam, sayuran dan daging kambing. Sekiranya berlaku kenaikan harga barangan, peniaga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) bersama Kementerian Wilayah Persekutuan serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) akan menganjurkan program Ambang 2020 at Kuala Lumpur pada 31 Disember ini. MOTEK dalam satu kenyataan memaklumkan program yang akan bermula dari jam 10 pagi hingga 12.30 tengah malam di Dataran Merdeka itu dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertunjukan Cahaya di Langit akan menjadi pertunjukan istimewa program kemuncak untuk kempen Melawat Malaysia 2020. Ia akan berlangsung dalam tempoh 10 minit dengan 11 formasi istimewa menggambarkan keunikan dan keistimewaan Malaysia di Ambang 2020. Dalam masa sama, program interaktif seperti pameran, demonstrasi, permainan kembara budaya, masakan warisan dan persembahan sisipan kesenian dan kebudayaan dengan penglibatan pengunjung tempatan serta luar akan diadakan. Ini adalah inisiatif kerajaan dalam memupuk perpaduan dan persefahaman masyarakat pelbagai kaum serta menyemarakkan pelancongan negara serta mengetengahkan tradisi. Sebelum itu, sambutan menjelang 2020 juga akan dimulai dengan perasmian Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2019 dan Majlis Pelancaran Video Kempen Nilai-Nilai Murni oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Muhammadin Ketapi. Ia diikuti persembahan Extravaganza Malaysia Time Capsule oleh Istana Budaya. Selain persembahan aksi rasa kilas atau flash mob yang akan diadakan di Avenue K Jalan Ampang dan di Perkarangan Pavilion Bukit Bintang pada 27 dan 28 Disember. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 36 orang maut dalam pertempuran penjara di Honduras dalam tempoh 3 hari. Dalam kejadian terbaru, 18 banduan terbunuh akibat pergaduhan melibatkan 2 kumpulan berseteru di penjara Tegucigalpa. Kejadian turut mengakibatkan lebih 10 yang lain cedera. Siasatan polis mendapati banduan menyimpan senjata api, pisau dan parang. Insiden berlaku selepas 18 banduan maut dalam pertempuran penjara di Tela pada Jumaat lalu. Kumpulan Taliban mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan ke atas konvoi tentera Amerika Syarikat pada Ahad lalu yang mengorbankan seorang anggota tentera. Insiden itu dijangka menjejaskan rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Taliban. Jurucakap Taliban berkata pemberontak memeletupkan sebuah kenderaan milik Amerika Syarikat di daerah Chardara, Kunduz. Beberapa anggota tentera Amerika Syarikat dan Afghanistan cedera dalam serangan itu. Presiden Donald Trump pada September lalu mengisytiharkan rundingan damai antara kedua-dua pihak menemui jalan buntu. Ia selepas Taliban membunuh seorang tentera Amerika Syarikat dalam satu serangan bom di Kabul. Dua orang maut manakala lebih 65,000 penduduk terjejas akibat hujan lebat dan angin kencang yang melanda Sri Lanka. Lebih 17,000 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Lebih 1,500 kediaman membabitkan 13 daerah musnah. Presiden negara itu melawat kawasan yang dilanda banjir dan tanah runtuh. Beliau menggesa pihak berkuasa supaya terus memberikan bantuan. Angkatan tentera turut dikerah ke beberapa daerah di seluruh negara bagi memberikan bantuan dalam operasi mencari dan menyelamat. Di Amerika Syarikat, kira-kira 51 orang cedera dalam nahas jalan raya membabitkan 69 kenderaan di sebuah lebuh raya. Siasatan awal polis mendapati kemalangan berlaku akibat kabus tebal dan jalan berais. Ia berlaku di daerah New York, Virginia, kira-kira 80 km tenggara Richmond pada jam 8 pagi waktu tempatan. Pihak berkuasa mengambil masa beberapa jam untuk membersihkan laluan berkenaan sebelum dibuka kepada pengguna jalan raya. Punca sebenar masih disiasat. Laporan sukan.
Jurulatih badminton yang pernah membimbing bintang Jepun Kento Momota, Izwan Ibrahim menghembuskan nafas terakhir di Kelantan malam tadi. Lebih menyedihkan, Allahyarham yang terlantar di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian sejak 19 Disember lalu. Sepatutnya memulakan tugas bersama Persatuan Badminton Malaysia PAM pada 1 Januari ini. Namun hasrat itu tidak kesampaian. Allahyarham diberi bantuan pernafasan dan ditempatkan di unit rawatan rapi ICU apabila dikesan mengalami pendarahan otak selepas muntah-muntah akibat migrain sebelum didapati tidak sedarkan diri. Bekas Ketua Jurulatih Perlis itu sepatutnya memulakan tugas 1 Januari ini di BAM sebagai Jurulatih Kumpulan Pembangunan dan akan memantau perkembangan pemain tingkatan 1. Allahyarham 35 tahun meninggalkan seorang balu iaitu isterinya Siti Marsyita Muhammad dan 3 orang anak. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Banggul, Jalan Pantai Cahaya Bulan kira-kira pukul 11 malam tadi. Untuk rekod, Allahyarham Izwan sebelum ini tular selepas membantu Jepun muncul juara Piala Thomas pada 2014 dan pernah menjadi jurulatih Kento Momota ketika masih remaja. BAM dalam satu hantaran terkini di media sosial menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Sementara bekas juara All England Hafiz Hashim mengakui redha dengan kehilangan Izwan yang juga rakannya sejak kecil. Menjelang musim 2020, penyertaan 6 pemain baru Selangor nampaknya merancakkan lagi debaran dan saingan. The Red Giants sudah mula merasai impak kehadiran pemain-pemain sensasi yang ditandatangani dan tidak berhasrat melakukan urusan perpindahan lagi. Ianya minggu ketiga persiapan Selangor di Shah Alam yang dipantau jurulatih P. Satyanathan menuju musim baru. Kalender pertandingan tahun 2020 dimulakan dengan 2 saingan jemputan 4 penjuru, Cabaran Asia Selangor dan Piala Hakka Meizu di China pada Januari, disusuli pembukaan Liga Malaysia pada Februari. Rombakan pasukan dianggap lengkap menerusi penyertaan 6 pemain baru yang dipikat menggantikan 9 pemain yang dilepaskan. The Red Giants tampil antara pasukan yang paling aktif dalam pasaran perpindahan, khususnya kejayaan sensasi mengikat Brandon Gunn, Nicholas Wirat, Rodney Calvin, Taufik Al-Rashid Johar, Nur Hakim Hassan dan Safwan Baharudin. Adunan pemain baru dan berpengalaman menjadikan Selangor lebih yakin untuk mencuba mendapatkan gelaran tahun depan. Kehadiran pemain sensasi dan berkualiti juga mula memberikan impak awal dalam kem pasukan sekaligus menggembirakan barisan jurulatih. Their attitude is first class. They are very professional. It rubs off on our younger players. This is what we are looking for, a experienced older player who gives a good example to the young boys. The last season I have not seen many young boys doing extra. This time I see the young boys doing extra. There are reasons behind this. So the character in the team is very important for me. Beralih ke perkembangan Liga Bola Sepak Qatar Stars, Al Duhail berjaya meraih kelebihan 4 mata selaku pendahulu selepas cemerlang menewaskan Al Ahli 3-0. Beraksi di gelanggang lawan, Al Duhail jelas serius mahu memburu 3 mata penuh ketika turun beraksi menentang Al Ahli. Berbekalkan semangat juang tinggi, Al Duhail berjaya di depan pada minit ke-29 menerusi jaringan mudah yang dihasilkan Yusuf Sakni. Walaupun tuan rumah cuba bangkit memberi asakan, jentera serangan Al Duhail nampak lebih berkesan dan hasilnya Ismail Muhammad cemerlang membantu pasukannya selesa 2-0 menuju rehat. Bersambung babak kedua, Al Duhail dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-86 dan peluang itu disempurnakan oleh Almoz Abdullah untuk kedudukan 3-0. Tiada lagi gol menyusul, Al Duhail yang dibimbing jurulatih Rui Faria berjaya mengutip 29 mata selepas mengharungi 11 perlawanan. Sekian buat waktu ini, terus ikuti media sosial dan digital Bulletin TV3 untuk pelbagai lagi perkembangan berita terkini. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.